Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana uh, memberi peluang untuk masa you all semua mendengar saya punya recording untuk kita ganti kelas pada 19 9 12 sebab kebanyakan daripada uh, kelas yang terlibat ahli kelas yang terlibat dalam program lain. Okey, tak apa, kita ada channel yang membolehkan kita uh, untuk follow kelas. So why not kita gunakan channel ni sedikit untuk memastikan kita punya proses pembelajaran tidak terganggu. Proses pembelajaran kita diteruskan seperti biasa. Okey. Jadi dalam kelas yang lepas, I hope that all of you still remember that we try to uh, see and try to explore some issues about planning, how to plan, how to recruit employees, bagaimana kita nak merancang dan membuat pengambilan, recruiting ni pengambilan pekerja. Dan bila kita sebut tentang planning, kita akan menyentuh sedikit berkaitan dengan bagaimana kita meramal ataupun kita menjangkakan apa yang dikatakan jangkaan berkaitan dengan daripada mana sumber yang kita nak ambil pekerja, sama ada daripada dalam ataupun daripada luar. Dan juga berkaitan dengan planning ni, kadang-kadang kita terpaksa berhadapan dengan situasi yang mana bilangan pekerja tiba-tiba mungkin berkurang ataupun terlebih. So untuk memastikan the equilibrium ataupun keseimbangan antara supply and demand antara bagi pekerja dalam organisasi tersebut adalah menjadi satu tugas yang sangat penting untuk kita sebagai pengurus sumber manusia ataupun mereka yang terlibat dalam mengurus tenaga pekerja di sebuah organisasi. Baik, so itu berkaitan dengan pembelajaran ataupun topik yang kita bincang pada minggu lepas. Pada hari ini, itu 19 hari bulan 12 ni, kita teruskan dengan chapter yang baru berkaitan dengan bagaimana kita memilih para pekerja, selecting employees and placing them in jobs. Okay. Ini bila kita sudah mendapat pekerja, kita dah plan recruit for the last week, that we discuss for the last week topic, that we now try to fokus pula berkaitan dengan bagaimana kita nak memilih pekerja-pekerja ni tadi, dan menempatkan dalam ruang pekerjaan yang ada. So that's why kita lihat di sini some of learning objective, 1 2 3 7 until 7 learning objective. Okay, antaranya adalah kita mengenal pasti berkaitan dengan elements of the selection process. Okay, define ways to measure the success of selection method, summarize the government requirement for employee selection. Ni penting sebab kadang-kadang kita perlu tahu antara kelayakan yang wajib bagi sesetengah pekerja untuk mengisi satu jawatan. Contohnya bagi kita jawatan, contohnya jurutera, so kita kena pastikan jurutera tersebut mesti berdaftar dengan katalah lembaga Board of Engineer, dia punya lembaga jurutera Malaysia, kan, untuk memastikan dia boleh melaksanakan deliver tugas yang akan dijalankan. Compare the common method used for selecting human resources. Kadang-kadang ada beberapa kaedah yang mungkin dahulu tidak ada tetapi sekarang kita boleh gunakan. Describe major type of employment test, and discuss how to conduct effective interviews. Ini pun penting, bukan sahaja untuk kita sebagai penemuduga
Malah sebagai kita pelajar-pelajar sekarang ni, kita boleh sekurang-kurangnya mengetahui bagaimanakah mentality ataupun setting mind of interviewer, so that we can prepare apa yang akan ditanya ataupun apa sebenarnya expectation daripada panel penemu. Explain how employees carry out the process of making a selection decision. Okay, so from current slide, you can see here the selection process topic. Okay, so this process process through which organization decide who will or will not be invited to join the organisation. So last week saya sangat menekankan berkaitan bagaimana kita nak memastikan bahawa pekerja yang masuk dalam sesebuah organisasi mestilah mereka yang boleh dibentuk untuk memahami dan memegang ataupun menyumbang kepada budaya organisasi yang positif, bukannya dia membawa budaya yang tidak baik ke dalam organisasi. Okay, and then kita lihat kat sini, this is applicant tracking system. So we can also engage with any system that can support us to identify in the selection process, identify the good talent in the selection process. If it is very helpful for us, especially bila kita sebut tentang zaman 5.0 ataupun zaman IT, yang zaman digital sekarang ni. So talent analytic, one of the very crucial ataupun very hot topic that we discuss among of the human resource practices, right? Okay, this only in theory. You can see I think it's a very common sense for us to understand the process from the wide area, that means from the mass number ataupun daripada ramai bilangan. We can do a screening application on our resume or CV, and then we can also test and review a work sample if it is very big number. So we can do this process to help us to identify much better the candidate that we need. Kemudian interview, bila dah tengok ramai yang layak, so that we can focus on maybe a selected person to be interviewed. Bukan semua kita boleh interview. Biasanya orang yang kita interview ni mungkin up to 70, at least 70% kita dah setuju untuk dia join the organisation. And then checking references and backgrounds. Ini yang saya cerita pada last week. Ada tempat contoh ni di luar negara, walaupun kerja tu sebagai cleaner sahaja, macam saya share last week, kalau cleaner sahaja pun di Scotland dulu, saya bekerja di sana, tetap dia akan telefon kita punya referee ataupun orang rujukan kita, siapa yang kita letak di situ. Dan sebaik-baiknya orang rujukan tersebut adalah orang yang dalam bidang yang kita ingin sertai. Contohnya, kalau kata kita nak apply untuk menjadi seorang pensyarah, so reference kita sebaik-baiknya adalah seorang pensyarah. Tak dapat 2, 3, dapat seorang pun dah cukup okey. Kemudian barulah kita buat selection ataupun keputusan untuk memilih ataupun tidak. Alright, apakah yang membantu kita punya proses selection tersebut menjadi baik ataupun berkesan? Ni yang kita perlu ada job description. So jangan kita blur ataupun kita tidak clear, tak pasti, tak jelas apakah job description ataupun apa yang dalam kita nak sebut tentang keperluan kerja yang ingin dilaksanakan oleh bakal pekerja tersebut. Okay, so must have a very good support from job description details. That's why biasanya
kalau kita membuat pengambilan ya, ataupun pemilihan ni, kita akan melibatkan individu yang terlibat direct dengan bidang kerja yang kita ingin dapatkan pekerja tersebut. Contohnya, kalaulah kita nak ambil welder, kita nak ambil seorang juru kimpal. So senior juru kimpal ataupun senior welder ataupun mungkin supervisor welder ni akan dipanggil sebagai salah seorang daripada panel penemuduga. So dia mesti one of the panels of interviewer, kan. Barulah dia sebab on paper mungkin tak sama dengan pengalaman penemuduga tu tadi. So salah seorang mesti orang yang technical ataupun orang yang directly terlibat dengan kerja yang akan diisi. Kemudian provide ability to run background check. Ni pun salah satunya reference tu tadi, referee, dan juga mungkin selain daripada tu ada yang kita perlu cari sendiri. Contohnya, kalau sekiranya pekerja ni ataupun calon ni memberi maklumat ataupun melampirkan dokumen, kan, dokumen katalah latar belakang pendidikan, kan. So kita boleh cek sama ada sijil SPM dia ni betul tak betul, ataupun sijil degree dia betul tak betul. Kita kena buat background check juga, sebab sekarang ni banyak ada yang kita lihat kadang-kadang degree pun boleh dipalsukan. So set up to help identify applicant with necessary skill, abilities and other. Ini yang kita sebut sebagai KSA ataupun kasus. Ada setengah scholars dia menyatakan kat sini KSA, kat sini kita tengok NOS menyatakan singkatan, the acronym is kasus. Skill, abilities and other characteristic. Skill, knowledge, some scholars will list KSA as a knowledge, skill, attitudes. So kat sini kita lihat, boleh juga kita ambil daripada NOS ni. Kemudian for employees who work directly with customer, company should create a selection process that measure employees' interest in customer and their abilities to interact in a positive way. Okay, ini pun penting bagi pekerja-pekerja yang directly touch with customer. Contohnya mereka yang bekerja, kalau tengok dalam gambar ni, mereka yang bekerja dalam supermarket. So of course dia akan berhubung direct dengan kita punya very important stakeholders, the customer. So dia mesti diuji ataupun dilihat bagaimana kemampuan dia boleh berinteraksi dengan customer. So ni tengok kepada apa kerja yang kita nak isi. Kemudian successful selection method must provide reliable information. So apa kaedah pun tak kisah, kan. Kalau kita lihat dalam kaedah ataupun dalam video yang saya share last week, kita tengok bagaimana recruiter from Google, one of the top recruiter from Google, dia menggunakan pelbagai kaedah. Yang paling penting kita lihat di sini adalah ciri-ciri kaedah tersebut mestilah mampu membekalkan maklumat yang boleh dipercayai, boleh diguna pakai. Reliable maknanya dia ada credibility, provide reliable information. Okay, maknanya dia tak boleh nak fake. Contohnya macam kita minta dia membuat satu sesi untuk memasarkan, katalah dia mempunyai handphone. Okey, encik boleh tak encik katakanlah encik sebagai seorang jurujual sekarang ni, tolong pasarkan handphone yang encik sendiri pakai. Sebab of course encik tahu handphone tu punya ciri-ciri. Cuba berlakon ataupun lakonkan sesi untuk memberi
maklumat kepada customer berkaitan dengan handphone yang perlu dia beli, kenapa dia beli, sebagainya. Kemudian provide valid information. Ni yang kita sentuh tentang bagaimana selection process tadi perlu membuat information ataupun background check. And of course, information can be generalized to apply to candidates. Offer high utilities. Ni semua kaedah-kaedah yang saya tak perlu nak huraikan secara detail apakah jenis-jenis kaedah tu. Sama ada kaedah tu adalah kaedah interview ataupun kaedah mungkin mock teaching, mock ataupun boleh buat mock selling process ke sebagainya. So you can use any method, selection method, but you have to remember and bear in mind some of selection must be success to provide reliable information, success to provide valid information, and then dia mesti boleh generalizekan application that's to a candidate, and so on. Okay, apa yang dimaksudkan reliability ni tadi dalam selection process? Itu bermaksud kita boleh mendapat satu kaedah pengukuran yang konsisten, kaedah pengukuran yang konsisten. So, dalam kaedah research kita sebut reliability ni maknanya kita boleh mengukur menggunakan kaedah ataupun instrumen tersebut dan boleh digeneralizekan kepada dapatan ataupun kepada situasi ataupun dalam kes ni maknanya kepada kandidat tersebut. Okey, ni selection process ni tidaklah kita nak dia mengambil sedikit disiplin ilmu ataupun method yang digunakan pakai dalam research methodology. Tetapi kalau kita lihat kat sini, apa yang nak ditekankan dalam selection process ni adalah method yang kita gunakan mestilah valid ataupun boleh digunakan pakai, sah digunakan pakai. Maksudnya kalau kita lihat di sini sejauh mana to which extent, to which performance on measure relate to what the measure is trying to assess. So kalau kita ingin menilai kemampuan seseorang pekerja tersebut dalam contohnya skill of communication, so kita boleh menggunakan any instrument, any method untuk menilai. Katalah kita nak membuat test, test bertulis ataupun test dalam practicality dalam contohnya kita nak membuat sesi interview ataupun sesi lakonan. So any method that we want to use must valid to measure, dan boleh menilai apa yang kita ingin ukur. So 3 ways to measure. Okay, maksudnya measure ni adalah bagaimana kita nak ukur kaedah tu tadi sama ada dia valid ataupun tidak. Kita boleh membuat criterion related. Maksudnya kita boleh membuat sedikit maknanya detail apa sebenarnya kriteria yang kita ingin ukur dan apa sebenarnya hasil yang sepatutnya boleh didapati. So contohnya kalau kita test dia untuk jual barang A, sekurang-kurangnya dia boleh menjelaskan bagaimana kenapa barang tersebut lebih baik dan lebih mungkin berbaloi dibeli. Apa ciri-ciri barang tersebut dia boleh huraikan. Itu criterion related. Content, bagaimana kita melihat content of measurement tersebut ataupun method tersebut, dan bagaimana construct maknanya adalah dia punya model ataupun dia punya cara untuk kita menilai apa yang ingin dinilai. Okey, contohnya kalau kita lihat dari segi metod yang digunakan adalah perbincangan. Ada kaedah pemilihan yang memberi assignment kepada sekumpulan
calon. So daripada assignment tersebut, mereka berinteraksi dan membuat pembentangan. So penilai ataupun penemuduga akan dapat menilai ataupun mengukur apa yang ingin mereka ukur tadi. Okey. Okey, ini yang penerangan yang saya rasa saya dah explain tadi, bagaimana kita melihat antara apa yang hubungan antara kita nak ukur dan apa yang sebenarnya performance score yang kita ingin capai. Alright. Ini yang saya sebut tadi, bagaimana mereka dalam kaedah ilmu resource ni, kita boleh menggunakan research methodology approach untuk membina satu kaedah pengukuran yang reliable. So bila kita come out dengan hasil yang macam gini, maknanya kita akan mendedahkan ataupun memberi laporan yang tidak yang tidak bias, maknanya kita berdasarkan fakta. So ni kita tengok contoh bagaimana criterion related measurement of student aptitude, intelligence score and college GPA. So kita lihat performance antara relate antara dua ni, bagaimana intelligence test score ni dengan college GPA mempunyai hubungan ataupun tidak. Ni selection process dari segi content validity dengan construct validity tadi. Apa yang dimaksudkan tentang content validity? Maknanya dari segi consistency between test item and kind of situation or problem that occur on jobs. And then construct validity. So ni antara teknik yang kita boleh gunakan dalam selection process, and the ability to generalize, seperti mana yang kita sebut tadi dalam slide yang awal tadi. Kemudian dalam selection process ni kita lihat apa yang paling penting adalah hasil tersebut, hasil daripada teknik yang kita gunakan tadi boleh memberi membekalkan, provide a very useful information for the beneficial of company. Okey, ni kalau kita lihat dalam buku Akta Pekerja, dekat mana-mana bookstore sekarang ni ada Akta Pekerja ataupun hubungan industri, Akta Hubungan Industri. So mungkin ada beberapa peraturan kita perlu ingat, kita perlu faham sebagai seorang recruiter ataupun sebagai seorang human resource manager. Kita perlu tahu beberapa akta yang berkaitan dengan pemilihan. Kita tidak boleh simply memberi contohnya body shaming ataupun memberikan satu gambaran yang akan menyebabkan kita boleh didakwa. Contohnya kita ada dua calon, calon A dengan calon B. Kita pilih calon pemilihan ni rupanya melanggar, kadang-kadang boleh melanggar akta sebab kita tidak faham ataupun kita terlepas pandang. Calon ni tadi juga ada hak tertentu, dan juga restriction, age discrimination pun ada, pun kadang-kadang kita kena faham. Diskriminasi di antara kaum pun ada, diskriminasi di antara umur pun ada. Okey. Ada beberapa peringatan yang ada dekat sini. Kalau kita lihat ada beberapa soalan mungkin agak sensitif, sensitif untuk ditanya. Sebab tu ada sebahagian daripada penemuduga mungkin mereka tidak faham tentang benda ni. Mereka mungkin boleh terperangkap ataupun boleh terlepas soalan yang sepatutnya tidak ditanya dalam sesi tersebut. Okay, saya
go fast lah untuk ni. Ni cuma beberapa contoh, dan bila kita baca contoh-contoh ni, kita akan faham lah bahawa ada beberapa soalan sebenarnya tak boleh tanya ataupun tak perlu tanya ke pun. Contohnya kalau kita lihat di sini berkaitan dengan kadang-kadang keperluan untuk kita nak cari seorang pekerja yang very flexible in term of time. Bukan maksud kita nak masuk urusan dikahwin tak kahwin, tapi kita cuma nak, tujuan kita adalah untuk nak memastikan calon tersebut adalah orang yang boleh dipanggil pada bila-bila masa. Sebab ada ruang kerja yang macam itu. Contohnya mereka yang terlibat dalam organisasi keselamatan, so dia kena panggil pada bila boleh, kena ready untuk dipanggil pada bila-bila masa. Saya pernah berjumpa dengan individu yang bekerja di bahagian respons bencana. So dia kena ready, walaupun cuti dia kena ready. Makna keluarga dia kena faham. So bukannya maksudnya kita tanya tu dengan direct. Kita tanya contoh macam soalan ni, you tengok dalam soalan ketiga ni, sepatutnya kita boleh tanya, can you meet the job requirement to travel overnight several times a month? Ni contoh soalan yang bagus, yang baik kan. Bukannya kita tanya, what is your marital status? We like to be addressed as a Mrs. or Miss or Miss. Do you have any children? Tu soalan yang very annoying dan akan memberi satu persepsi yang negatif, right? Dan kita kena faham dalam selection proses bukanlah semua maklumat kita boleh dedahkan senang-senang, sebab tu semua fail calon ni adalah confidential, and then ni di US kita ada contoh Immigration Reform and Control Act. So di sini pun kita ada sebenarnya bahagian di tentu yang jabatan kerajaan yang terlibat, contohnya immigration, dia mesti ada. Alright, so ni contoh bagaimana kita boleh test kita punya pemahaman tentang soalan-soalan yang dibenarkan ataupun tidak dibenarkan. Okay. Okey, ini antara beberapa kaedah yang kita boleh gunakan. Antara yang paling popular adalah of course application forms. Dalam kita membuat penilaian ni, kita gunakan antara very low cost way to gather basic information. Banyakkan kita akan minta CV ataupun resume. Okey. Yang disediakan oleh para calon, dan of course maklumat yang diberikan di situ menjadi satu asas untuk kita menilai dalam peringkat-peringkat awal. Okay, references, background check again. So saya rasa ni kita dah explain tadi. Kemudian alright, two broad categories and aptitude test and achievement test. Kita boleh guna beberapa kaedah untuk menilai. Contohnya kita buat aptitude test ataupun achievement test, right? Dan sekiranya kita perlu, ni contohnya dalam kerja-kerja berkaitan dengan kawalan keselamatan ke, ni sangat penting, right? Physical ability test, mana boleh orang yang tak fit untuk jadi seorang pengawal ataupun pengawal peribadi kan. Cognitive ability test, ni contoh yang berlaku dalam beberapa kes yang agak viral sekarang ni. Contohlah apa yang berlaku di media masa yang kita baru-baru agak hangat baru-baru ni berkaitan dengan pelajar yang dilanggar oleh pegawai polis. So ini satu benda yang sebenarnya menjadi isu yang agak sensitif dan boleh dijadikan contoh bagaimana cognitive ability test is very important. Kadang-kadang kita terlepas pandang benda ni. Ada individu yang walaupun telah bekerja, sedang bekerja, kadang-kadang perlu kita buat penilaian balik, penilaian dari segi cognitive ability test ni tadi, sehingga kadang-kadang bila tidak dibuat, kesannya akhirnya kita dapat lihat mungkin ada individu yang
sebenarnya dia dah tak fit dari segi kognitif, tapi dia masih menjalankan tugas tersebut. Akhirnya akan menjejaskan imej satu pasukan yang besar ataupun imej organisasi sendiri. Right, so job performance test and work sample ni of course lah, bukan semestinya sebelum bekerja. Kadang-kadang kita minta juga laporan prestasi mereka daripada kerja yang lepas. Itu pun menjadi satu kriteria yang sangat baik untuk kita membuat pemilihan. Kemudian kita boleh juga kalau sekiranya kita ada kemahiran, ini penting dan sangat baik sekiranya kita ada beberapa kemahiran psikologi daripada instrumen-instrumen tertentu yang boleh menilai sifat-sifat ataupun karakteristik of individuals. Adakah dia ni extrovert ataupun introvert, ataupun dia ni orang yang jenis adjustment, ataupun jenis macam mana. So kita nak orang yang macam mana, kan? So barulah kita punya pemilihan tu akan sangat-sangat baik, akan mendapat hasil yang sangat sesuai dengan kerja yang dia perlu isi. Okey, so ni sangat penting jugalah. Ini yang dijelaskan oleh Warren Buffett dalam satu kata-kata dia yang saya selalu ulang berkaitan dengan apa yang dia pernah kata. Antaranya saya saya tidak kisah sangat dengan pekerja yang dia ambil sekiranya mereka kurang pengetahuan. Sebab orang yang kurang pengetahuan mempunyai attitude yang baik, nak belajar, dia akan boleh dididik dan boleh diasuh, boleh diberi pengetahuan menjadi orang yang kompeten. Tetapi yang saya takkan ataupun saya akan reject adalah mereka yang tidak honest, tidak jujur. Orang yang tidak jujur ni memang kita tak boleh nak ambil, sebab dia akan mengganggu. Pertama sekali, of course, dia akan mengganggu budaya organisasi kita, dan mereka tidak boleh diberi tanggungjawab. Ini perkara yang paling basic. Sebab tu sifat Nabi itu mesti orang yang sidik, amanah, benar, amanah. Mana orang yang boleh diberi tanggungjawab adalah orang yang hanya orang yang jujur, orang yang benar, kan? So, kalau kita ambil juga, maknanya kita kan memerangkap diri sendirilah, right? Drug test ni is very common lah. Kalau sekiranya kebanyakan organisasi, termasuk kalau nak masuk kerja kerajaan, dia akhirnya bila dia dah masuk dalam sesi yang pertama, walaupun dia dah masuk dalam organisasi, biasanya kita akan benarkan dia masuk dulu, mendaftar. Ataupun ada sebahagiannya, contohnya macam tentera ke polis, dia akan buat test dululah. Tapi kalau dalam kerja-kerja kerajaan, kebanyakan dia masuk dan dia masih lagi dalam tempoh percubaan. Dalam tempoh percubaan tu tadi, dia kena pergi buat medical check up. So medical check up ni salah satunya adalah drug test jugalah. Dia tak boleh kantoi lah dalam medical check up tersebut. Okay, medical check up, and then right. Okay, ada beberapa kaedah interview, tunggu juga. Contohnya non-directive interview, structured interview, situational interview. Ni saya sebut tentang situational ataupun lakonan ni tadi. Behavior description interview ataupun panel interview. So, you can use any method that's possible for you to use. But the most important thing that we have to remember from the earlier slide that I shown before. Okay, apa yang penting, dia boleh membekalkan, provides information kepada kita dan boleh memberi satu keputusan yang sangat baik. Okay, some advantages and disadvantages of interview. Okay, I don't want to read one by one here. Apa yang penting kita faham secara basicnya, tidaklah ada satu kaedah yang solid 100% perfect. So that's why we must consider what's the right method that's actually adequate for us to measure what we want to see or what we want to measure. Okay.
Ini proses yang kita boleh lihat dalam kaedah interview ni, bagaimana peringkat awal, how that we prepare for interview, and then ada juga model bagaimana kita membuat keputusan pemilihan tersebut, right? First model we can see here, multiple hurdle model. That means candidate eliminate at each stage of selection process until only one applicants remain. Ni multiple hurdle model. Then compensatory model, all applicants go through all stages in selection process. So high score in one assessment can make up for low score on another. Okay, so ada kelebihan dan kekurangan sendiri jugalah, right? Kemudian dalam selection decision ni kita perlu juga membuat perbincangan. Kadang-kadang kita perlu lihat ada beberapa calon yang sebenarnya kita rasa kita nak sangat, okay, tetapi mungkin dia punya tawaran ataupun dia punya keinginan dalam permintaan calon tersebut kita tak mampu nak bayar. Ni bagaimana kita communicate the decision. So di sinilah bagaimana kita boleh berbincang. Mungkin kita boleh offer dia dalam bentuk ganjaran yang lain. Okay, this appendix of image long description. Okay, steps in selection process. Okay, satu screening, kemudian testing, kemudian interview, checking referral, making process. Okay, this just appendix. Okay, so habis dalam topik kali ini. So saya akan cuba share juga nanti apa yang kelas aktiviti yang perlu tuan-tuan perempuan buat untuk tajuk berkaitan dengan ni dalam handouts yang lain lah. Maksudnya pada hari ini jugalah, pada hari yang sama. Okay, so thank you very much for your time, and I hope that every one of you can get some idea on how that we can perform our duty, or for one day in future, of course, if we are selected to be a HR manager, so that we can perform our duty as a HR manager in selecting and placing them in jobs topics. That means kita sebagai human resource manager boleh menjalankan tugas sebagai HR manager yang baik dalam memilih dan juga menempatkan para calon yang paling sesuai dalam organisasi. So thank you very much. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.